Line clear, okey semua? Suara jelas? Kita akan mula 7.30 nanti. Share dulu. Okey. Baik, 7.30 kita mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita julangkan puja dan puji ini hanya kepada Zat yang Maha Sempurna, Zat yang mengatur hidup kita sehingga kita hari ini dapat bangkit dari tidur setelah kita dimatikan membuat sementara. Kemudian kita dapat solat subuh secara berjamaah meskipun tak dapat bersama di masjid tapi dapat bersama keluarga. Alhamdulillah. Dan sedikit tilawah dan kita mulakan, mudah lebih berkat lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kita mulakan dengan belajar menterjemah Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kehidupan kita hari ini sebagaimana hari-hari yang lalu, dan insyaAllah hari-hari yang akan datang jauh lebih barakah lagi dengan kita mulakan kehidupan kita amalan-amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita sudah masuk hari yang kelima, makna 5 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan dapat menambah lagi ilmu pengetahuan kita, di samping tambah lagi perbendaharaan kata kita daripada
kalimah-kalimah yang kita baca dalam Quran yang kita mulakan dengan surah Al-Baqarah. Kami mulakan surah Al-Baqarah kerana kami kira daripada pengalaman yang kami lalui, surah Al-Baqarah adalah surah yang mudah untuk kami menyampaikan dan mudah untuk pelajar menguasai. Berbanding dengan juzuk Ammah. Juzuk yang ke-30 tu, walaupun kita biasa dengar, biasa sebut, pendek-pendek, tapi sebenarnya dari sudut tata bahasa dia agak rumit untuk kita terangkan. Maka kami lebih senang memulakan dengan surah Al-Baqarah, kemudian diikuti dengan surah Ali Imran. Dan kami, analogi yang mudah untuk saya kongsikan bahawa kita menterjemah Al-Quran ni umpama mendaki gunung. Pengalaman yang saya lalui lah. Saya rasakan umpama mendaki gunung. Saya adalah pengalaman mendaki. Untuk sampai ke puncak tu, ada ketika kita jalannya landai, mendatar, tak terlalu mendaki, dan ada kalanya terlalu curam. Agak sulit untuk kita mendaki. Dan cabaran-cabaran ini kita akan lalui sepanjang menempuh terjemahan sebanyak 30 juzuk. Untuk Al-Baqarah dia agak landai, dia agak mendatar, agak santai dalam menterjemah. Kalimah-kalimah juga tak banyak yang sulit. Tapi masuk Ali Imran, dia lebih mudah lagi daripada Al-Baqarah. Tapi masuk An-Nisa dah mula mencabar. Agak curam sikit. Cerun-cerunnya agak curam, agak mencabar bagi pendaki. Lebih-lebih lagi kita sampai kepada juzuk yang ke-20-an. Dan puncak dia, juzuk 27, 28, 29 dan 30 merupakan cabaran yang paling getir bagi penterjemah. Meskipun bagi saya pelajar-pelajar yang menghafal Quran pun gitu juga. Juzuk-juzuk yang akhir adalah cabaran yang sangat mencabar bagi pelajar untuk menghafal, begitu juga menterjemah. Jadi, sebab itu kami mulakan dengan surah Al-Baqarah. Sebagaimana biasa, kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah sebagai ulang kaji. Anda ikut saya serta sama-sama terjemah bersama saya. Okey, bersiap sedia semua? Okey, suara okey? Gambar clear? Alhamdulillah. Okey, sekarang kita ada 26 peserta yang sekarang sama saya, okey? Okey, sebelum tu saya jawab salam. Belum jawab salam daripada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta yang baru ikuti program ini, selamat merasakan pengalaman baru. Selamat ikuti program ini. Mudah-mudahan anda serasi dengan sistem kami. InsyaAllah. Alhamdulillah. Clear semua? Okey. Bagus. Terima kasih. Suara okey? Ya, saudara Hafiz kata, Muhammad Hafiz adalah seorang bekas pendaki, peminat pada pendaki gunung. Dia sendiri beri komen bahawa mendaki gunung, ya. Sangat mencabar. Bila kita sampai puncak, mula sampai kepada cabaran-cabaran yang mendaki, memang kadang-kadang nak give up, kita nak patah balik. Ya. Betul. Itulah cabaran bagi orang yang pernah mendaki. Terima kasih, Muhammad Hafiz. Baik, kita mulakan. Untuk surah Fatihah kita dah seumur hidup kita baca surah Fatihah. Mustahil kita tak boleh menterjemah. Alhamdulillah, kita sama-sama, okey. Siti Kimi di Rengit, masya-Allah, Johor ada. Jauh Kita mula sama-sama, ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Hari ini kita baca terus ya. Ikut saya baca Arab penuh dan terjemah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Jadi hari yang kelima, saya harap bagi yang peserta yang ikuti program ini daripada hari pertama hingga hari yang kelima, mudah-mudahan anda boleh menterjemah dengan baik untuk surah Al-Fatihah. Dan kita masuk surah Al-Baqarah. Hari yang kedua kita dah mula masuk surah Al-Baqarah. Kita baca sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Dzalikal kitab, itu iaitu kitab, la raiba fihi, tiada sama sekali keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mereka beriman dengan yang tersembunyi. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan akan salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka belanjakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan akan ia kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan akan ia daripada sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan yang kemudian mereka yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim, orang-orang itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang berjaya. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Boleh belakang. Kemudian kita pindah kepada ayat ke-6. Ini ayat semalam. Semalam kita terjemahkan ayat yang ke-6, hari yang ke-4. 4 Ramadan. Inna, sesungguhnya. Saya terjemah secara perkata. Inna, sesungguhnya. Sama-sama terjemah lebih baik lagi. Cuba keluarkan suara tu. Adakan pengalaman mendengar suara sendiri menterjemah? Bukan mendengar suara saya. Tak sama. Dengar suara sendiri dengan suara ustaz menterjemah, dia tak akan kesannya berbeza. Ada memberi kesan tapi tak sama. Kesan suara sendiri lebih hebat lagi. Okey, sama-sama terjemah. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, telah ingkar oleh mereka. Sawaun, sama sahaja. Alaihim, atas mereka. Sama ada
Anzarta, telah mengancam oleh engkau, hum, akan mereka, am, atau lam, telah tidak, tunzir, engkau ancam, hum, akan mereka, la, tidak, yu'minuna, mereka beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama sahaja atas mereka. A'anzartahum, sama ada telah mengancam oleh engkau akan mereka, am lam tunzirhum, atau telah tidak engkau ancam akan mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Khotama, telah mematri oleh ia, Allahu, oleh Allah, ala, atas, qulubi, hati-hati, him, mereka, wa, dan, ala, atas, sam'i, pendengaran, him, mereka. Itu terjemah perkata. Terjemah secara penuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, telah mematri oleh Allah. Terus, oleh ia dah buang. Terus, fa'il zahir terus. Dhamir tadi dah kita abaikan. Kita dah gugurkan, kita hazafkan dia. Telah mematri oleh Allah atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka. Itu disiplin dalam terjemah ketika perkata dan ataupun terjemah secara ayat penuh. Wa, dan, ala, atas, absari, penglihatan-penglihatan, him, mereka, ghisyawatun, ada tutupan. Wa ala absarihim ghisyawah, dan atas penglihatan-penglihatan mereka ada tutupan. Wa, dan, la, bagi, hum, mereka, azabun, ada seksa, azimun, yang besar. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ada seksa yang besar. Dan malam tadi saya buat sedikit, ada buat kerja sikit untuk bantulah, mudah-mudahan membantu anda untuk persiapan hari ini dan semalam punya pelajaran. Saya pecahkan kepada 4 ayat, 4 jumlah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, satu jumlah, itu satu ayat. A'anzartahum, satu jumlah, itu satu ayat. Am lam tunzirhum, satu ayat. La yu'minuna, satu jumlah, satu ayat. Saya sebut jumlah, saya sengaja saya ulangkan. Mungkin tak biasa dengar jumlah. Jumlah ni dalam bahasa Melayu lain makna. Jumlah dalam bahasa Melayu hasil kiraan, hasil himpunan. Tapi dalam bahasa Arab jumlah itu bermaksud ayat. Okey. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sungguhnya ini jumlah ismiyah. Sungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama saja atas mereka. A'anzartahum, satu jumlah, jumlah fi'liyah. Itu ayat fi'il. Sama ada telah mengancam oleh engkau akan mereka, am lam tunzirhum, atau telah tidak engkau ancam akan mereka, jumlah fi'liyah, la yu'minun, tidak mereka beriman. Itu saya pecahkan satu persatu. Ni bagi latihan sebenarnya ni, nak bagi latihan semua beri makna. Inna apa makna dia, alladzina satu persatu. Kemudian ni saya tak buat latihan, tapi ayat yang ini saya buat latihan sikit. Okey. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ini satu jumlah. Jumlah fi'liyah, telah mematri oleh Allah atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, satu jumlah, jumlah ismiyah, dan atas penglihatan-penglihatan mereka ada tutupan. Walahum azabun azim, ini satu jumlah, jumlah ismiyah.
dan bagi mereka ada seksa yang besar. Biasa kalau jumlah ismiyah mula dengan isim. Tapi mana pergi isim ni? Tak ada, mula dengan huruf jar. Ala. Dengan ala absarim, ala huruf jar. Ayat yang kedua, yang berikut ni, walahum, lam, bagi, huruf jar juga. Isim ni dah belakang. Biasa kalau mulakan isim, kita panggil mubtada. Dan istilah nahu. InsyaAllah bagi yang pelajar yang dah ada asas Arab, dia akan tertanya-tanya, kenapa tak begini, jadi begini. Ini kita namakan, ini ayat jumlah ismiyah yang berbentuk terbalik, bentuk songsang. Mubtada yang sepatutnya letak di awal, dia bertukar ke belakang, dan sebagai khabar dia pergi ke depan. Subjek pergi ke belakang, predikat pergi ke depan. Yang kita namakan mubtada muakhar. InsyaAllah kita akan bincangkan kemudian. Anda jangan susah hati, yang penting anda boleh terjemah. Dan penting tambahan ada tu pada risyawatun dan pada azabun. Tambahan ada tu penting. Dia sebagai kata kunci untuk kita mengenal mubtada muakhar nama dia. Tambahan ada, dia merujuk kepada mubtada muakhar dan juga isim inna muakhar. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Sabar. Okay. Anda cuma bertugas menghafal saja. Ingat terjemahan dia. Dan tambahan-tambahan kata itu penting. Okay. Alhamdulillah. Saya ada buat latihan juga. Saya ada buat latihan. Ya, pada sam'i. Pada sam'i saya buat latihan. Sam'i itu pendengaran. Itu kata nama. Apa bukti dia kata nama? Sebut sedikit ulang kaji untuk ayat yang ke-6, yang ke-7. Semalam kita tak sempat nak fokus sebab dah penghujung. Sam'i itu pendengaran. Dia isim. Bukti dia, sebelum tu ada huruf jar. Ala absarihim sam'i, dan baris akhir dari bawah sam'i itu isim, tapi dia tak ada alif lam. Kenapa? Muhammad Hafiz kata sebab di awal ayat tu ada huruf jar. Ya, antaranya bila ada huruf jar, awal ayat ada huruf jar, dan satu lagi ada zaraf. Contohnya indi kitabun. Kalau terjemahan biasa, saya ada kitab. Tapi dalam harfiah indi, di sisi saya, kitabun, ada sebuah kitab. Tambahan ada. Bila awal ayat mula dengan huruf jar ataupun zaraf, berhati-hati. Kalau jumlah ismiyah, berarti kena tambah kata sendi ada. InsyaAllah nanti saya akan adakan satu topik khas, perbincangan tentang mubtada muakhar dan isim inna muakhar. InsyaAllah. Ini sebagai sepintas lalu, sebagai pendedahan, ataupun sebagai jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berkisar pada pemikiran anda. Cuma saya nak kongsi ini kalimat sam'i, pendengaran, itu kata terbitan. Kata terbitan, ataupun bahasa Arab dipanggil masdar. Itu kata terbitan. Dan di isim ni, sam'i, bukti dia, meskipun dia tak ada alif lam, tak ada tanwin, tapi baris akhir baris bawah tu. Baris akhir baris bawah. Dan bila kita tahu isim, hanya isim saja yang boleh baris akhir baris kasrah. Bila dia isim, tapi kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Bermakna dia mudhaf. Dan him mudhafun ilahi. Mudhaf isim, mudhaf lain pun isim. Mudhaf isim, mudhaf lain pun isim. Tapi sam ini, kata terbitan ni, kita boleh tukar menjadi fi'il madhi. Nampak saya tukarkan fi'il madhi? Nanti saya akan ajar macam mana cara nak memberikan harakat pada fi'il madhi. Puan Hamidah tanya, sebab mudhaf. Mudhaf berlaku untuk tujuan menunjuk kepada kepunyaan. InsyaAllah. Menunjukkan kepada kepunyaan. Sebab itu antara mudhaf dan mudhaf lain ada huruf jar yang boleh kita letakkan untuk kita sesuaikan terjemahan kita. Antara huruf jar yang boleh kita letakkan huruf min daripada li bagi fi di dalam. Min daripada li bagi fi di dalam. Contoh, ashabun nar, penghuni-penghuni neraka terjemahan, tapi boleh letak huruf jar yang sesuai. Huruf jar yang sesuai kita letakkan huruf jar fi. Ashabu finnar, penghuni-penghuni di dalam neraka. Kitabullah, apa huruf jar yang kita boleh sesuai letak? Kitabun minallah, kitab daripada Allah. Ada huruf jar min boleh kita.
Contohnya, baiti, rumahku. Baiti, rumah. Ya tu li, bagiku atau milikku, kepunyaanku. Itu tujuan mudhaf ilaih. InsyaAllah. Saya kembali pada perbincangan masdar tadi. Sam'i itu pendengaran. Saya boleh ubah kepada fi'il madhi dengan menukarkan harakat. Huruf pertama baris fathah, akhir baris fathah. Cuma tengah-tengah tu kadang-kadang ada yang baris dhammah, kadang-kadang ada baris fathah, dan tak kurang juga ada baris kasrah. Tapi untuk fi'il madhi, tak mungkin silap bila meletakkan harakat pada huruf pertama dengan huruf akhir tu. Huruf pertama mesti baris fathah dan akhir baris fathah juga. Sami'a. Kerana fi'il madhi, laras bahasa yang kita guna pakai, telah mendengar oleh ia. Sami'a telah mendengar oleh ia. Kalau sami'u, automatik anda boleh dah. Bermakna dah. Telah mendengar oleh mereka. Sami'u telah mendengar oleh mereka. Sami'ta, kita tukar yang ain baris dhammah tu, asal baris fathah. Bila tambah waw, jadi baris dhammah, nak meraihkan huruf waw tu, ain tu baris dhammah. Kemudian, bila tambah huruf ta baris fathah, ain tu kena disukunkan. Hanya 3 harakat saja. Tak baris fathah, atau dhammah, ataupun sukun. Sami'ta. Sami'tum, telah mendengar oleh kamu. Sami'tu, telah mendengar oleh aku. Sami'na, telah mendengar oleh kami. Dari kalimah sam'i, pendengaran tu kita boleh tukar kepada fi'il. Pendengaran tu isim. Tapi telah mendengar oleh kami, fi'il. Beza. Cara menterjemah, membezakan antara isim dengan fi'il. Kalau bahasa Melayu, mendengar tu perbuatan saja. Sami'a, telah mendengar oleh ia. Ya, betul. Puan Zaila, Zalia. Sebenarnya betul, insyaAllah. Puan Zalia punya asas bahasa Arab yang bagus. InsyaAllah, tahniah. Mudah-mudahan ini akan memantapkan lagi. Dan seterusnya, kalimat absari, penglihatan-penglihatan. Ini isim. Sebab ada huruf jar, ala. Absari, penglihatan-penglihatan. Tapi kenapa tak ada alif lam? Sedangkan dia isim. Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Him. Itu mudhaf ilaih dia. Absarihim, mudhaf dan mudhafun ilaih. Kedua-dua adalah isim. Absarihim. Ini juga masdar. Absar. Ini bukan masdar. Ini kata ibsar masdar. Ini bukan masdar. Ini saya isim masdar. Masdar, isim masdar tak sama. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Okey. Jadi saya boleh tukar kepada fi'il madhi. Fi'il madhi dia absara. Fi'il madhi dia absara. Absara. Absara makna dia, oleh kerana fi'il madhi kena sebut telah dulu. Dan letakkan, copy paste. Absar ni penglihatan-penglihatan. Tapi ni absar, penglihatan-penglihatan isim. Tapi kalau jadi fi'il absara, telah melihat oleh ia. Telah melihat oleh ia. Absaru, telah melihat oleh mereka. Absaru, telah melihat oleh mereka. Ru, ro baris fathah untuk dia. Ru tambah waw, kerana nak meraihkan huruf waw, nak sesuaikan dengan huruf waw, maka ro tu kena baris dhammah. Tak boleh baris asal absara pun dia. Absaru, telah mendengar, melihat oleh mereka. Bila tambah huruf ta baris fathah, maka ro tu kena disukunkan. Jadi absarta, telah melihat oleh engkau. Absartum, ramai, telah melihat oleh kamu. Absartu, ganti diri pertama, telah melihat oleh aku. Absarna, telah melihat oleh kami. Ini pada kalimat absarihim. Yubsirun fi'il mudhari'. Nampak ni biasa fi'il ada 3 huruf. Tapi absara ni fi'il 4 huruf. Hamzah qata', ba, sad, ra. Asal ba, sad, ra, tapi alif tu yang ada hamzah tu, itu tambahan. Dia jadi 4. Bila fi'il biasa kalau 4 huruf saja, tukar mudhari' huruf pertama kena baris depan, baris dhammah. Yubsiru makna dia ia melihat. Yubsiruna fi'il mudhari'.
Kalau absara fi'il madhi telah melihat oleh ia. Yubsiru, ia melihat. Beza cara terjemah, arti yang kita berikan bagi fi'il mudhari' beza antara dengan fi'il madhi. Yubsiru, ia melihat. Tambah waw nun di hujung jadi ramai. Mereka melihat. Yubsiruna. Mereka dan dia ganti nama diri yang ketiga. Sama-sama huruf ya di pangkal. Tubsiru, engkau melihat. Ganti nama kedua. Tubsiruna. Tambah waw nun di hujung jadi ramai. Kamu melihat. Engkau dan kamu ganti nama yang kedua. Satu kumpulan. Sebab itu huruf mudhari' dia, huruf ta tu sama. Huruf mudhari' dia huruf sama. Dia dengan mereka huruf mudhari' dia pun sama, huruf ya. Tapi ganti diri pertama, aku dan kami, huruf mudhari' dia beza. Aku, alif, atas ada hamzah, atas ada hamzah dan baris dhammah. Ubsiru, aku melihat. Kami melihat, nubsiru. Itu fi'il mudhari'. Di situ kan jadi fi'il amar. Absir. Siapa tahu? Terjemahkan. Absir. Saya nak tengok jawapan siapa yang menjawab lebih awal sekali. Yang terawal tolong jawab. Apa makna absir? Fi'il amar. Saya bagi clue. Macam mana ertikan untuk fi'il amar? Dah lama tak terjemah fi'il amar. Tolong ertikan sekarang juga. Saya tunggu. Siapa yang terawal? Saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hendaklah tak mau. Hendaklah bukan itulah. Itu nanti ada dalam jazam. Fi'il amar macam mana? Cara bunyi fi'il Arab dia, lafaz Arab dia. Cara lafaz Melayu dia. Lafaz Melayu. Hendaklah kamu melihat bukan? Lihatlah oleh engkau. Masya Allah. Ahsanti. 5 bintang. Puan Hazrin sebenarnya. Muhammad Taufik. Masya Allah. Rahimahullah. Semoga Allah rahmati beliau. Muhammad Taufik, sahabat saya. Dr. Taufik Yap. Lihatlah oleh engkau. Betul. Lah penting. Tambahlah. Oleh engkau tu kata kunci yang dah sedia ada. Lah oleh ia tak ada puan. Puan Siti saya nak. Untuk fi'il amar saya nak beritahu. Fi'il amar hanya berlaku pada ganti nama yang kedua saja. Puan Zaila, lihatlah. Lah tu betul. Tapi oleh engkau kena ada. Puan Zaila, ingat. Lihatlah oleh engkau. Penting. Oleh engkau dia merujuk kepada pembuat dia. Fa'il dia. Puan Syarina, betul. Ya, lihatlah oleh engkau. Lihatlah itu menunjukkan fi'il amar. Oleh engkau fa'il. Tak sempurna fi'il tanpa ada pembuatnya. Fa'il dia. Ya, betul. Puan, Masya Allah. Betul semua. Lihatlah oleh engkau. Lihatlah oleh engkau. Masya Allah. Betul. JB clear, Masya Allah. Ustaz Yahya Muhammad. Siapa yang duduk di Johor Bahru boleh hubungi Ustaz Muhammad Yahya. Ustaz Yahya Muhammad. Beliau antara penggerak yang aktif di Johor Bahru dan Singapura. Sila hubungi Ustaz Yahya. Jadi sekali lagi, Puan Zalia, ingat fi'il amar, cara menterjemahnya, jangan lupa, lah itu merujuk kepada suruhan, tambahanlah. Masukkan dia punya makna je. Lihatlah, bacalah, minumlah, makanlah, dengarlah, lihatlah. Oleh engkau fa'il. Oleh engkau pembuat dia. Mesti kena sertakan sekali. Oleh engkau. Kena ada. Itu kalau seorang. Kalau ramai, dia tambah waw, alif di hujung. Waw tu. Oleh kamu. Fi'il amar hanya berlaku pada ganti nama yang kedua saja. Dia tak akan berlaku pada ganti nama ketiga. Dia, mereka tidak. Sebab kita suruh orang yang depan kita. Kita tak akan suruh pada orang yang tak ada. Kita tak akan suruh pada diri kita sendiri. Buatlah oleh aku. Tak boleh. Kita hanya suruh orang yang di depan kita. Maka fi'il amar dia hanya berlaku. Kita hafal engkau ataupun kamu saja. Kalau ada waw alif, kamu. Kalau baris sukun akhir, engkau. Itu antara pedoman. Ini latihan yang saya siapkan untuk malam tadi. Bisyawatun walhum azabun azim. Dan untuk hari ini juga saya dah siapkan. Hari ini agak lebih menarik lagi saya rasa. Saya yakin hari ini lebih menarik kerana saya dah siapkan tugasan-tugasan untuk anda menterjemah. Dan saya dah pecahkan jumlah demi jumlah, ayat demi ayat. Jumlah pertama.
Wa minan nasi man. Tu. Satu jumlah tu. Jumlah ismiyah. Yaqulu. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Wa ma hum bimu'minin. Satu jumlah ismiyah. Nampak? Ayat 8. Walaupun satu ayat pada tulisan kita. Tapi bila kita pecah, dia kompleks. Nampak? Kenapa jadi begini? Ini ada perbahasan i'rab dia. InsyaAllah nanti kita akan, kalau sebagai pendedahan tak apa. Tapi yang penting tugas anda terjemah aja. Mula-mula kita terjemah apa makna min, wa, dan. Wa, masuk makna dia kan. Wa makna apa? Dan. Okey. Min atau mina, daripada. Tapi malam tadi saya dah bagikan tugas-tugas kan. Saya dah bagi kata kuis kan, sajalah nak bagi kerja sikit kan, supaya ada aktif sikit. Kita nampaklah ada persiapan kita untuk hari ini. Mana anda semua saya nampak ada bagi jawapan yang betul. Ada man nak terjemahkan min daripada. Okey, betul. Tapi kalau awal ayat biasanya kita tambah sebahagian. Kalau awal ayat biasanya kita letakkan sebahagian. Tambah sebahagian. Kata min juga bermakna tab'id. Min sebahagian. Min ba'du. Ba'du sebahagian daripada manusia. Min sebahagian daripada. Min kita tambahkan sebahagian daripada. An-nasi manusia. Maknanya bukan semua manusia. Ada sesetengah manusia. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia. An-nas manusia, isim. Nampak ada alif lam? Baris akhir baris bawah. An-nasi, kenapa dia baris bawah? Sebab huruf jarnya. Ini gara-gara huruf jar. Pengaruh daripada huruf jar menjadikan an-nas ni baris kasrah. Sekiranya huruf jar ni digugurkan, tak ada huruf jar, asalnya an-nasu, manusia. Gara-gara huruf jar itulah menjadikan an-nasi itu baris kasrah. Okey. Jadi huruf jar ni dia berpengaruh. Dia memberi kesan pada isim yang berada di sebelahnya. An-nasi manusia. Isim. Dari sudut mana pun kita manusia. Takkan manusia fi'il bukan? Kita selalu keliru antara isim dengan fi'il. Kalau bukan fi'il punya terjemahan, maka isim lah tu. Tambah pula ada alif lam. Confirm. Ada huruf jar lagi. Confirm. Baris akhir baris kasrah. Memang tak salah lagi. An-nasi manusia. Man, ni saya nampak malam tadi ada yang menterjemahkan barang siapa. Man barang siapa, ada tanda dia. Tapi man di sini kita terjemahkan orang yang. Man di sini orang yang. Man di sini orang yang kita terjemahkan. Ini isim. Orang yang isim. Macam mana kita nak tahu orang yang? Dalam terjemahan yang saya berikan, wa minan nas siman, dan sebahagian daripada manusia ada orang yang. Ada tambahan ada kan? Malam tadi saya bagi latihan, tambahan ada tu penting tu. Ada adalah kata kunci yang bukan semua tempat kita boleh letak. Hanya pada isim saja. Ada, adalah, hanya pada isim. Oleh, akan, hanya pada isim. Yang, iaitu, segala, sekalian, tambahan-tambahan ini hanya berlaku pada isim. Kata nama. Tadi saya baru terangkan. Sahabat Muhammad Hafiz tadi tanya, macam mana? Adakah awal ayat tu mula dengan huruf jar? Ya. Kalau jumlah ismiyah, ayat isim mula dengan huruf jar. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man, ada orang yang. Man tu isim tu. Ada orang yang. Dan kita panggil mana-mana kalimah yang kita letakkan tambahan ada, dia merujuk kepada mubtada muakhar. Nama dia mubtada muakhar. Ataupun kalau ada inna di awal dia, dia bertukar jadi isim inna muakhar. InsyaAllah, jangan susah hati kepada pelajar yang baru. Saja saya dedahkan, sebab kelas kita ni ada berbagai-bagai latar belakang. Ada yang punya asas Arab, ada yang belum punya asas apa-apa. Jadi, saya cuba raikan kedua-duanya, kesemuanya. Sekiranya perlukan penjelasan lebih detail, boleh PM saya. Boleh hubungi melalui Messenger ataupun WhatsApp. InsyaAllah, saya cuba cari masa yang lapang untuk saya kongsikan. Saya cuba bantu.
Bagi yang duduk di Johor Bahru, boleh hubungi Ustaz Yahya Mahmud. Bagi kat Kuala Lumpur, boleh hubungi Ustaz Khairuddin. Bagi di Kelantan, boleh hubungi Ustaz Zawawi Yunus, Ustaz Arif Hayuf. Di Kelantan ada 2 penggerak yang aktif di sana. Bagi yang di Terengganu, boleh hubungi Ustaz Adnan Sulong, sekarang bertugas di Jabatan Agama Marang. Dan bagi di Pulau Pinang, boleh hubungi Ustaz Abu Muaz. Di Perlis, ramai. Ustaz Said Abdullah ada, ramai Perlis. Ustaz Jamaluddin ada, Perlis sangat ramai. Ustaz Tarmizi ada. Ustaz Zainul rahimahullah telah baru meninggal dunia. Di antara orang-orang yang lama, senior saya semua yang ada bergerak di Perlis sana. Baik, sekali lagi saya beritahu, wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man, ada orang yang tambah ada, okey. Yaqulu, ia berkata. Ini fi'il mudhari'. Yaqulu, ia berkata. Macam mana boleh tahu fi'il mudhari'? Kalau berkata saja isim. Kalau berkata saja isim. Bila ada pembuat dia, maka dia menjadi fi'il. Ia berkata. Macam mana kita tahu dia? Nampak pedoman kita huruf ya tu. Bukan ya tu dia. Ya tu adalah tanda mudhari'. Ganti nama dia ada tersembunyi dalam yaqulu, yang kita namakan dhamir mustatir. Dhamir mustatir. InsyaAllah, dalam beberapa hari lagi, setelah anda selesai sehingga ayat 20, saya akan masuk bab dhamir nanti. InsyaAllah. Saya akan cerita tentang dhamir. Keseluruhannya. Dhamir mustatir wujuban, dhamir mustatir jawazan, dhamir baris, munfasil, muttasil. Semua saya akan cuba kongsikan. Mudah-mudahan anda akan lebih faham lagi. Ya, sebagaimana hari ini saya nak cuba disiplinkan, kita mula 7.30, berakhir jam 9. Jadi kepada yang benar-benar berminat, kena pelihara waktu tersebut supaya anda jangan terlepas. Okay? Kecuali benar-benar tak dapat dielakkan. Yaqulu, ia berkata. Yaqulu, ia berkata. InsyaAllah. Kemudian saya langkas lagi. Yaqulu, ia berkata. Saya adakan latihan sikit. Itu fi'il mudhari'. Yaqulu, ia berkata. Nampak? Serupa, tambahkan waw nun saja. Jadi ramai. Yaquluna, apa makna dia? Kalau yaqulu, ia berkata, gandingan dia, bila ramai jadi, siapa berkata? Mereka berkata. Ini saya tak apa. Saya ada ketika nanti saya nak tunggu jawapan daripada semua. Tapi sini saya bagi jawapan dulu. Yaqulu, ia berkata. Yaquluna, mereka berkata. Yaquluna, mereka berkata. Kalau ya, saya tukar pada huruf ta. Taqulu, engkau berkata. Taqulu, engkau berkata. Puan Zarina Hamzah, Masya Allah, cepat. Mereka berkata, Syarina, oh Masya Allah. Wah, minat macam ni. Saya rasa kalau berminat, saya akan gunakan sedikit latihan untuk menguji keupayaan anda menterjemah. Untuk fi'il mudhari', okey, saya rasa mudah ni. Engkau berkata taqulu. Kamu berkata tambah waw nun saja. Taquluna, Masya Allah. Sarina Idrus. Tahniah. Taqulu, engkau berkata. Taquluna, kamu berkata. Aku berkata aqulu. Kami berkata naqulu. Latihan fi'il mudhari'. Sekarang fi'il madhi. Tolong berikan makna. Qala. Tolong berikan makna. Tengok siapa yang pertama sekali beri jawapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku berkata. Aku berkata. Ya. Puan Zalia, kalau boleh alif tu ada hamzah atas dia. Aku berkata, alif ada hamzah. Kalau tidak nanti jadi hamzah wasal ni. Qala, telah berkata oleh ia. Masya Allah. Betul. Tahniah. Telah berkata oleh dia. Telah berkata oleh ia. Jangan lupa. Ia telah berkata tak menepati sistem. Dia
telah berkata oleh ia. Oleh jangan lupa. Telah berkata ia, betul, tapi oleh tu penting. Oleh tu saya nak jadikan kata kunci untuk fa'il. Semua fa'il ada tambahan oleh. Untuk fa'il dalam bentuk dhamir atau fa'il dalam bentuk zahir. InsyaAllah. Telah berkata ia, lebih tepat lagi telah berkata oleh ia. Oleh saya nak. Dulu saya abaikan. Peringkat awal dulu saya mengajar, saya boleh abaikan telah berkata ia. Tapi bila masuk bab i'rab, saya dapati orang yang terlalu mengabaikan tambahan oleh itu nampak sulit untuk faham tentang fa'il. Zahir tentang fa'il dhamir. Dia akan sulit. Tambahan oleh itu penting. Kalau setakat belajar mula-mula tak nampak kesan dia. Tapi belajar nanti puncak dia. Saya pernah alami mengajar orang yang daripada kosong macam mana. Nak mengajar dia sampai dia boleh i'rab. Nak menghabiskan hingga 30 juzuk. Orang-orang yang tak pernah belajar bahasa Arab, tak pernah belajar terjemah Quran, tak kenal. Saya dapat rasakan sendiri. Saya nampak masalah ni. Maka tambahan oleh itu penting. Bukan saja-saja. Maka sistem ini saya nampak dulu saya, tak apalah, bolehlah. Tak. Dulu saya ambil sambil tambahan adalah, tambahan ada tu saya pandang lekeh je. Sekarang ni bila saya dah sedar, setelah saya dapati pelajar-pelajar saya bermasalah, kalau saya abaikan, tapi sebaliknya mereka yang disiplin terjemah jauh lebih mudah. Mereka senang untuk menguasai ilmu ini dengan baik. Maka sebab itu saya kira awal-awal, bagi peserta baru, awal-awal saya dah tegaskan. Tambahan oleh penting. Dia merujuk kepada fa'il. Baik fa'il zahir atau fa'il dhamir. Kalau kita tidak nanti fa'il bentuk dhamir mustatir, nanti kita susah nak sebut kalau tak tambah oleh. Nanti sulit untuk nak memahamkan pelajar. Ini semua kata kunci ni. Semua adalah sumber-sumber untuk memudahkan kita memahami bahasa Arab nanti. Saya gunakan istilah, ini semua, Quran ni satu magnet. Magnet yang paling power sekali. Bila kita punya Quran, punya terjemahan yang betul, ilmu yang lain tu mudah untuk kita serap. Mudah untuk dia. Kita tarik untuk faham. Dia seumpama macam magnet, dia datang. Sebab ibu segala ilmu dah ada pada kita. Ibu segala ilmu dah kita dah menjiwai pada diri kita. Dan ilmu yang lain tu ilmu cabang saja. InsyaAllah kita akan lebih mudah lagi untuk memahaminya. Harap sabar dalam menterjemah. Apapun tahniah kepada semua, sudah 50 view hari ini. Terima kasih. Terlalu banyak bagi saya. Kadang-kadang saya tengok kelas tajwid sampai juta, ribu, 6,000, 5,000, saya tak tahulah macam mana. Ya? Hebat. Ramai. Tapi anda kena kerja lebih. Kena kerja lebih bila belajar satu hala ni. Kalau belajar secara bertalaki, kita dua hala. Saya boleh pantau, dengar terjemahan anda. Tapi oleh kerana satu hala, saya cakap seorang-seorang, saya tak ada pelajar, saya kena membayangkan anda semua sedang khusyuk mendengar apa yang saya terangkan. Anda semua sedang buat latihan, menyebut apa yang saya harapkan. Okey. Baik, sekali lagi, qala telah berkata oleh ia. Oleh penting. Jangan abaikan. Qalu, kalau ia, mesti bergandingan mereka. Qalu telah berkata oleh mereka. Kulta. Dia bukan kalta. Kena kulta. Kulta. Kerana ini ada sebab ada huruf sakit. Huruf alif tu sebenarnya bukan huruf alif. Huruf waw di tengah-tengah. Qaf, waw, lam sebenarnya. Bukan qaf, alif, lam. Qaf, waw, lam. Maka nak mensesuaikan, untuk munasabah, untuk sesuaikan huruf waw, maka qaf tu didammahkan. So jadi kulta. Huruf waw tu dibuangkan, digugurkan. Litiqas sakinain, kerana bertemu dua sukun, maka huruf waw tu dibuang. Waw beri mati, lam tu disukunkan, maka tu jadi kulta. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Jangan susah. Banyak sangat perkara yang perlu kita pelajari. Tapi kalau tak mula daripada awal, tak mungkin kita akan sampai kepada puncaknya. Kalau tak mulakan langkah pertama, mustahil ada langkah yang ke-1000.
Kalau tak ada titik yang pertama, tak mungkin ada titik-titik yang seterusnya. Kalau kita tak mula, tak mungkin generasi akan datang akan merasa nikmat dia. Jadi, anda kena mulakan dulu. Anda kena mulakan sejarah. Jangan anda perhatikan. Tak apalah, biar orang lain. Kita tengok aja. Sampai bila tak akan selesai. Kalau anda mahukan generasi A, akan datang generasi yang celik Quran, faham Quran, anda kena mulakan dulu. Sejauh mana yang anda mampu, itu kita serahkan kepada Allah. Bukan kerja kita untuk menentukan kita berjaya atau tidak. Allah bukan menilai kepada kejayaan. Allah menilai pada kerja kita. Sedikit perkongsian hari ini. Allah bukan menilai kepada hasil, tapi Allah menilai pada kerja kita. Bukti dia, surah Al-Mulk. Semua boleh hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ahsanu amala. Allah ciptakan, jadikan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia ciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum, untuk uji kamu. Ayyukum, yang mana satukah di kalangan kamu ini ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Amalnya yang penting. Bukan yang paling berjaya. Bukan yang paling pandai. Bukan yang dah paling banyak khatam Quran. Tapi yang amalnya. Paling bagus amal. Ikhlasnya. Kualitinya. Amalnya. Maka, sekali lagi saya tegaskan, anda yang ada, yang bersama saya sejak hari pertama hingga hari kelima, anda adalah orang yang terlibat dengan sejarah. Sejarah perjalanan, kecemerlangan, generasi akan datang yang celik Quran, yang faham Quran. Anda menjadi orang yang terlibat dengan sejarah. Anda lah yang memulakan. Mungkin kita tak sampai, kita tak berdapat sampai 30 juzuk ke, itu bukan soalnya. Tapi kita dah mulakan sesuatu yang baik. InsyaAllah akan datang, pasti ada yang akan menyambungnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin. Baik. Saya sambung sekali lagi. Jadi, kulta. Kenapa baru bertukar kul tu? InsyaAllah kita lebih detail lagi kita akan. Cuma hari ini saya berikan sikit pencerahan saja. Daripada qalu jadi kulta. Okay? Kulta telah berkata oleh engkau. Kultum telah berkata oleh kamu. Ini ada kes-kes terpencil saja yang agak sulit sikit. Tapi rata-rata mudah. Nanti insyaAllah saya berikan yang mudah. Okay. Kultum telah berkata oleh kamu. Kulna telah berkata oleh kami. Itu fi'il madhi. Fi'il mudhari' ia berkata. Fi'il madhi telah berkata oleh ia. Sekarang fi'il amar. Kul. Tolong beri makna. Kul. Berikan makna sekarang juga. 1. Maria Yusuf hari kedua. Zaliah hari kedua juga. Tak apa. Ada semua ada asas ni. Orang dah ada asas tak kisah. Saya bagi yang tak ada asas. Saya tengok siapa beri jawapan. Yang tak ada asas, tak apa. Kita ada rakaman. Boleh ikuti rakaman saya. Saya simpan. Kalau tak cukup rakaman ni, rakaman yang lepas-lepas, yang tahun lepas ada banyak sangat pada anak-anak terjemahan. Semoga dipermudahkan. Amin. Okey, siapa nak, apa makna kul? Tolong berikan erti. Saya dah bagi clue. Fi'il amar. Katakanlah. Zarina, tak cukup. Katakanlah, tak cukup. Katakanlah oleh engkau. Masya Allah. Siapa ni? Katakanlah oleh engkau. Syarina Azri, Masya Allah. Oleh engkau tu saya nak tu. Sebab fi'il tak lengkap tanpa fa'il. Kata, ya Zalia, betul. Apa Zalia? Katakanlah oleh engkau. Oleh engkau tu. Saya nak. Katakanlah tu terjemahan Melayu. Terjemahan Melayu. Katakanlah itu terjemahan Melayu. Tapi fa'il kena ada. Bahasa Arab, sebab itu saya kata oleh itu penting. Kenapa dalam ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Mula-mula selalu, kalau saya buka kelas saya, kelas baru, orang akan pertikaikan. Katakanlah oleh engkau. Betul Hafiz, Masya Allah. Hafiz, tahniah. Katakan oleh engkau penting.
Sebab tak sempurna fi'il dalam bahasa Arab tanpa disertakan dengan fa'il. Fa'il tu penting. Maka fa'il kadang-kadang di dalam bentuk ganti nama. Paling banyak sekali dalam bentuk ganti nama. Yang ada tersembunyi ataupun kadang-kadang nampak. Kul, katakanlah oleh engkau. Fi'il amar. Okey? Alhamdulillah. Kul, katakanlah oleh engkau. Amanna. Okey, sekarang habis. Kul, katakanlah. Qala, yaqulu, ia berkata. Amanna, telah beriman oleh kami. Ini fi'il madhi. Sikit latihan. Amanna, telah beriman oleh kami. Ya, Puan Liza Syari. Ya, oleh engkau tu penting. Sebab itu kita terjemahkan dalam surah Fatihah, ihdina. Kebanyakan terjemah, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami. Kami itu sahaja maf'ul. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Akan kami dah jadi maf'ul bih. Kalau kita terjemah mafhum, kita tak dapat nilai tata bahasa. Tapi secara harfiah dia banyak membimbing peserta kepada tata bahasa. Meskipun pada peringkat awal agak sulit, bukan bahasa kita. Bahasa Arab, kita kena akur. Bahasa Arab punya langgam. Langgam Arab begitulah dia. Dia sebut perbuatan dulu, baru diikuti dengan pembuat. Kalau kita sebut pembuat dulu, baru perbuatan. Itu pun berpecah-pecah. Tak dalam satu lafaz. Tapi bahasa Arab dalam satu lafaz merangkumi masa perbuatan dan siapa pelakunya. Itu Bagi yang lepas, nama fi'il madhi. Sedang dan akan berlaku fi'il mudhari'. Kalau menunjukkan suruhan, fi'il amar. Inilah 3 bentuk fi'il saja yang ada dalam bahasa Arab. Sekali lagi, amanna, telah beriman oleh kami. Itu erti yang kita jumpa dalam Quran. Semalam saya bagi latihan. Masing-masing dah tengok. Mungkin tak hantar latihan, tak hantar apa. Saja saya share. Bukan semestinya kena buat saja share. Nak tengok siapa yang minat boleh hantar. Saya nak tengok macam mana jawapan antum semua. Mana yang betul, saya berikan pujian, berikan tahniah. Alhamdulillah. Baik. Amanna, telah beriman oleh kamu. Kita telah tu kita kata kunci untuk fi'il madhi. Beriman tu fi'il. Oleh kami tu fa'il. Lengkap. Telah beriman oleh kami. Nampak ada nun alif na. Kami. Ada 2 nun. Satu nun baris sukun, satu nun baris fathah. Diidghamkan nun. Nun tu ada 2 sebenarnya. Amanna. Baik, saya tukar jadi fi'il madhi. Amana. Nun yang sukun baris mati. Saya tukar baris fathah. Maaf Ustaz, tak tahu ada latihan. Tak apa. Saya mulai hari ini, saya akan cuba sertakan latihan. Hajar Samsiah, tak apa. Jangan risau. Saya nak bagi anda ambil perhatian makna vocabulary dah ada. Vocabulary dah ada. Bila anda dah tengok page saya tu ada, saya akan sertakan nanti. Malam tadi itu pun saya tengah hari semalam kan. Tengah hari semalam saya hantar. Baik. Mana telah beriman oleh siapa? Oleh ia. Manu telah beriman oleh mereka. Na balik atas, nu balik dhammah tambah waw. Telah beriman oleh ia, masya-Allah. Mana telah beriman. Telah beriman oleh mereka. Manu. Telah beriman oleh engkau. Amanta. Telah beriman oleh kamu. Amantum. Telah beriman oleh aku. Amantu. Nampak? Telah beriman oleh kami. Amanna. Sama tak dengan tadi? Amanna. Sama kan?
Amanna, telah beriman oleh kami. Amanna, telah beriman oleh kami. Dia idghamkan. Apa itu idgham? Dia masukkan huruf nun yang bersukun ke dalam nun yang berharakat fathah. Diletakkan tanda tasydid, tanda syaddah, tanda sabdu bahasa kita. Amanna, telah beriman oleh kami. Sebenarnya ada dua nun. Satu nun baris sukun, itu nun asli. Nun yang berharakat tu nun tambahan, ganti nama, kami. Nun alif na tu. Amanna, telah beriman oleh kami. Fi'il madhi. Fi'il mudhari' ya. Yu'minu. Amana, telah beriman oleh ia. Yu'minu, sebut fa'il dulu. Untuk fi'il mudhari' kita sebut fa'il dulu. Ia beriman. Yu'minu, ia beriman. Mereka beriman. Yu'minuna. Yu'minuna, ia beriman. Ummu Muhammad, Masya Allah. Tahniah. Ummu Muhammad. Ia beriman. Zarina Hamzah, betul. Masya Allah. Rajin perempuan ni. Nanti saya tanya lagi. Sekejap lagi saya tanya. Okey. Saya tanya sebentar lagi. Yu'minu, bersiap sedia. Saya akan tanya sebentar lagi. Sini jawab. Ni fi'il mudhari'. Satu lagi fi'il. Yu'minu, ia beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Tu'minu, engkau beriman. Tu'minuna, kamu beriman. Aku beriman asalnya u'minu. Asal u'minu. Tapi bila dua hamzah bertemu, hamzah yang kedua tu kena ditukar jadi huruf mad. Belajar tajwid mad badal kan? U'minu, aku beriman. U'minu, sini berubah sikit U'minu, aku beriman. Kalau kami beriman, nu'minu, kembalikan semula hamzah tu, sukun. Nu'minu, kami beriman. Soalan saya, sila beri makna ni, dua ni. Amin dengan aminu. Berikan erti Melayu dia. Amin. Saya kira sampai 10. 1. Amin. 2. Aminu. 3. Amin. 4. Amin. 5. Aminu. 6. Aminu. 7. Amin. 8. Amin. 9. Amin. 10. Saya beri mana? Apa makna amin dengan aminu? Berimanlah oleh kau. Engkau, betul. Kah ke engkau ya? Masya Allah, betul. Perkenankanlah. Amin. Itu isim fi'il amar. Itu isim amin. Alif, mim, ya, nun. Ini amin. Berimanlah oleh engkau. Berimanlah oleh engkau. Aminu, berimanlah oleh kamu. Masya Allah, betul Puan. Betul Puan Hazrin. Puan Zaila, berimanlah oleh engkau. Puan Zarina, perkenankanlah tu kalau amin, mim, ya, nun. Itu isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Ini fi'il amar. Beza yang kita dalam WhatsApp, amin, amin. Perkenankanlah. Itu bukan. Ini amin. Berimanlah oleh engkau. Jangan lupa fa'il. Fi'il tak sempurna tanpa disertakan dengan fa'il. Aminu. Berimanlah olehmu. Aminu. Berimanlah olehmu. Sanusi. Berimanlah oleh kamu. Masya Allah. Aminu. Berimanlah oleh kamu. Betul. Berimanlah oleh engkau. Masya Allah. Abu Mu'iz Al-Kemamani. Betul. Berimanlah oleh engkau. Amin. Fi'il amar. Kalau amin, mim, ya, nun, itu isim fi'il amar. Itu isim. Perkenankanlah. Berimanlah oleh engkau, berimanlah oleh kamu. Oh, betul. Oleh penting. Masya Allah. Bagus, bagus. Tahniah. Zasmi Syafi'i, baru masuk. Ajah ni saya nak beritahu. Jam 7.30, jam 9 memang kami sudah sedia. Okey, Alhamdulillah. Tahniah. Aminu, berimanlah olehmu. Nampak? Beza harakat mim baris kasrah. Aminu, berimanlah olehmu. Kalau mim baris fathah, amanu dia jadi fi'il madhi. Telah beriman oleh mereka. Jangan keliru. Nampak alif di hujung yang mereka saja. Jangan. Jangan.
Tadi kita jumpa, nampak? Fi'il madhi. Amanu, nampak? Amanu, telah beriman oleh mereka. Amanu. Ini fi'il madhi. Mim bari fathah. Sekarang ni mim bari kasrah. Kena sensitif. Mata kena sensitif. Jangan pandang hujung je. Pangkal tengah kena ambil kira semua. Belajar harfiah ni kena ambil kira semua. Huruf pangkal, huruf tengah, huruf hujung semua kena ambil kira. Kita akan jadi orang yang sensitif. Halus mata pandangan kita. Berimanlah oleh engkau. Masya Allah. Puan Faridah Salim. Tahniah. Aminu. Berimanlah olehmu. Wa aminu bima anzalallah. Wa aminu. Berimanlah olehmu. Okay. Fi'il amar. Saja. Kongsi-kongsi. Saya nak lazimkan anda pakai laras bahasa yang betul pada terjemahan fi'il madhi mesti sebut telah. Dan oleh engkau, oleh ia, oleh mereka. Itu kata kunci yang kita kena ambil kira dalam menterjemah fi'il madhi. Sementara fi'il mudhari' kita tak sebut telah. Kita sebut fa'il dia dulu, pembuat dia. Engkau atau kamu, ia, mereka, aku atau kami. Bergantung pada huruf mudhari' di awal lafaz. Sementara fi'il amar, kita akan sebut dia punya perbuatan dan tambah imbuhan lah. Bacalah. Oleh engkau kena ada. Oleh merujuk fa'il. Oleh merujuk pada pembuat dia. 8.30, Masya Allah. Dah dekat dah masa dah. Rasa macam tak cukup masa. Tak tambah lagi je saya. Apakan daya? Kita pasal banyak kelas hari ni kan. Sikit tak apa. Biar dapat faham. Banyak tapi kalau tak faham, saya cakap sorang-sorang je nanti. Baik, kita teruskan makna ayat yang ke-8. Amanu. Amanna telah beriman oleh kami bi dengan huruf jar. Allahi isim. Allah. Nampak? Huruf jar bertemu dengan isim baris akhir baris bawah. Wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri yang kemudian. Al-akhiri yang kemudian. Isim ada yang. Ada alif lam tu. Okey. Wa dan ma. Ma sini malam saya jumpa ada yang terjemahkan apa yang. Ma di sini ma baru. Kita ma terjemahkan ma tidak. Hum mereka. Bi dengan mu'minina, orang-orang yang beriman. Saya nak kongsi sikit. Saya nak kongsikan sedikit. Kenapa ni ma tidak pula ni? Sebelum ni ma apa yang? Kepada pelajar baru, peserta baru, mungkin tertanya-tanya. Pelajar yang dah pernah dengar, pernah ikuti program saya, kata ma tidak ni tahu. Ma tidak. Ma tidak. Okey. Ma tidak kalau duduk dia di awal jumlah saja. Rata-rata kalau ma tidak dia letaknya di awal ayat. Wa ma hum. Itu saya potongkan. Jumlah demi jumlah. Ayat demi ayat. Wa ma hum bimu'minin. Dan tidak mereka. Itu tanda pertama. Lebih jelas lagi kalau ada huruf jar di tengah-tengah dia. Antara huruf jar dia, huruf B ni. Ni. Bila ada huruf jar B, maka ni confirm. Ma ni ma tidak. Kadang-kadang huruf jar min daripada. Kadang-kadang min daripada. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tiada bagi mereka pada akhirat daripada khalaq bahagian. Surah Al-Qur'an ayat yang ke-102. Min, kadang B. Tapi secara umum, ma tidak. Maknanya, ma tidak. Kalau ma tidak, dia huruf. Kalau ma tidak, huruf. Kalau ma apa yang isim. Ma apa yang isim. Ma tidak huruf. Duduk dia, kedudukan ma tidak ni, biasanya di awal jumlah. Okay. Biasanya di awal jumlah. Okay. Ini ayat yang ke-8. Ayat ke-8 panjang. Kenapa saya sebenarnya pendek-pendek begini? Dalam bahasa Arab, ini man ni kita namakan isim mausul.
Ma ni nama satu isim. InsyaAllah kita akan belajar tak lama lagi isim mausul. Saya dah siapkan nota, nanti saya akan sedia. Simple. Isim ni semua kena hafal. Dan paling banyak kita jumpa isim mausul. Yang. Makna dia semua yang. Allazina, orang-orang yang. Itu isim mausul. Allati, yang. Isim mausul. Ma, apa yang. Yang sebelum ni kita jumpa. Ma, apa yang. Itu pun isim mausul. Ma, apa yang. Isim mausul. Mana ma? Banyak isim mausul. Allazina ni ma, apa yang, isim mausul. Ma, apa yang. Ni bima dengan apa yang, isim apa, isim mausul. Apa yang. Allazina, orang-orang yang. Orang-orang tambahan yang ni, itu isim mausul. Kita akan belajar. Nanti saya berikan nota. Kalau nak nota hari ni, insya-Allah saya berikan nota. Nota isim mausul. Isim mausul adalah ni allazina, isim mausul, orang-orang yang. Ni kalau tak kenal isim mausul, kalau kita dah boleh terjemah, dah boleh menyebut dengan baik, insya-Allah. Sekali saya beritahu je anda boleh ingat. Insya-Allah isim mausul. Isim mausul ni ada special sikit tuan-tuan, hadirin, para pelajar yang saya hormati sekalian. Isim mausul ni special sikit. Kenapa? Sebab setiap kali ada isim mausul, kita akan ikuti selepas isim mausul tu ada satu ayat lain. Ada satu jumlah. Ada satu jumlah. Ini jumlah. Yang jumlah tersebut menjadi penjelas, menerangkan isim mausul yang kita panggil silah mausul. Yang kita panggil silah mausul. Bila ada isim mausul, ada satu ayat lain yang kita panggil silah mausul. Biasa ayat tu dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Paling banyak sekali jumlah fi'liyah. Dan kadang-kadang ada syibh jumlah. Syibh jumlah tu insya-Allah kita belajar kemudian. Sebenarnya ayat ni bersambung ni. Tak boleh berhenti sampai mana tak kena. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia ada orang yang. Yang apa? Yang tak jelas tu. Kabur. Yang ni. Dia satu nama yang kabur, yang mubaham, yang samar maksud dia. Maka perlukan penjelasan. Yaqulu tu, itu penjelasan. Penjelas kepada man. Ia berkata. Ia berkata. Yaqulu. Fi'il dan fa'il. Fi'il berkata, ia tu fa'il. Ia berkata. Satu jumlah dah tu. Apa yang dikatakan? Apa isi ucapan dia? Ni amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dalam bahasa Melayu kita panggil, ada inverted comma ni. Patut ada inverted comma. Pangkal sepatutnya kalau dalam bahasa Melayu macam ni, ada inverted comma. Tapi bahasa Arab tak ada. Bila jumpa lafaz berkata je dalam Quran, tak kira fi'il madhi ke mudhari' atau amar, dia diikuti dengan cakap ajuk. Bahasa Melayu kita panggil cakap ajuk. Bahasa Arab kita panggil maqulul qaul, atau direct speech. Ada cakap ajuk. Maka amanna billahi wa bil yaumil akhir. Inilah isi ucapan yang diperkatakan tadi. Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang ia berkata. Apa yang dia kata? Ada setengah manusia ni dia mengucapkan apa? Ada satu ucapan. Apa ucapan dia? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Telah beriman oleh kami dengan Allah dan dengan hari kemudian. Tapi hakikat sebenarnya wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Mereka tak beriman sebenarnya. Dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Mukminina, orang beriman. Okey, sedikit penjelasan. Makul qaul, ya. Makul, Puan Zalia. Betul, makul qaul. Silah mausul, silatul mausul, masya-Allah. Silatul mausul. Baik. Silah mausul adalah satu jumlah. Tak kira jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, malah syibh jumlah. Okey, insya-Allah. Puan Zalia, bagus, tahniah. Kemudian kita pindah kepada ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Saya dah siapkan juga tugasan-tugasan dia. Saya siapkan kerja sikit. Menarik sikit ni. Saya kena habiskan juga.
9. Tak apa ke saya nak tanya? Terlebih sikit masa ini boleh? Saya nak ambil ayat 9 ni. Okey. Sikit je lagi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Satu ayat. Bermula dengan fi'il mudhari'. Yukhadi'una. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Mula dengan fi'il mudhari'. Wa huruf. Ma tidak huruf. Ma semalam ma pun ada yang terjemah apa yang. Kita tahu. Ma tu awal jumlah, nampak? Awal ayat. Wa ma yash'urun. Dan tidak mereka sedar. Ma tidak juga. Bukan ma apa yang. Sebab awal jumlah. Awal ayat. 9. Okey. Itu kalau kita dah boleh pecahkan, boleh cerakinkan jumlah demi jumlah. Tapi insya-Allah satu masa nanti saya sengaja pecahkan ini supaya anda terbiasa dengan jumlah demi jumlah. Boleh Ustaz teruskan? Masya-Allah, terima kasih. Kalau seorang dulu boleh terus lagi, baru 2 orang. Takkan 2 orang boleh mewakili 50 orang ni. Sekarang ada 52 peserta sekarang ni. Saya nak tengok juga. Kalau mengganggu, saya kena berhenti sampai sekat ni. Sekarang 8.45, ada 15 minit lagi. Kalau boleh lajak sampai 9.15, 9 suku, saya nak habiskan ayat yang ke-9. Boleh Ustaz, terima kasih. Boleh. Boleh, Masya Allah, terima kasih. Oh, okey. Boleh. Masya Allah, terima kasih. Apa yang mausul, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, dah siap. Kalau semua kata boleh. Nak tunggu semua tulis banyak. Tak sempat ni saya baca. Baik, saya terus. Yukhadi'una, mereka menipu. Allah, jangan lupa tambah akan. Nampak? Pastikan baris akhir bila yang tambah akan tu isim Bila kedudukan isim baris akhir baris fathah saja, jangan lupa tambahkan. Bila kedudukan akhir baris fathah aja, nampak? Allah, bukan Allahi, bukan Allahu, tapi Allah. Allah tambahkan. Allah akan Allah. Nampak? Allah akan Allah. Sebelum ni kita jumpa dalam ayat yang ketiga, wa yuqimunas salata, dan mereka mendirikan as-salata. Mereka mendirikan akan solat. Bila isim berakhir dengan baris fathah, jangan lupa tambahkan. Tambahkan bukan saja-saja, sebab dia merujuk kepada maf'ul lumbih. Dia merujuk kepada maf'ul lumbih, iaitu objek, korban, penderita. Siapa yang kena tipu? Siapa yang mereka cuba tipu? Akan Allah. Mereka nak cuba tipu akan Allah. Okey, dalam bahasa Arab, dalam istilah nahwu kita gunakan istilah maf'ulun bih. Ustaz, saya akan tengok ulangan sebab jam 9 ada kelas. Betul. Tak apa, silakan. Boleh habiskan ayat 9. Terima kasih. Kami dah. Yukhadi'una Allah, mereka menipu akan Allah. Maf'ulun bih. Maf'ul yang kena buat. Dalam bahasa Indonesia dia panggil penderita atau korban. Mereka menipu akan Allah. Walladzina, dan orang-orang yang. Isim mausul. Kan saya kata, isim mausul ni isim yang saya banyak kali sebut, nanti ingat nanti. Isim yang sangat popular. Alladzina, orang-orang yang. Awal-awal lah kita jumpa dalam surah Fatihah. Alladzina, siratal ladzina, iaitu jalan orang-orang yang an'amta, itu jumlah fi'liyah. An'amta alaihim itu jumlah fi'liyah tu. Itulah jadi silah mausul. Telah menikmatkan oleh engkau, an'amta, telah menikmatkan oleh engkau alaihim, atas mereka. Isim mausul ada silah mausul. Begitu ya. Alladzina, isim mausul. Amanu, ni jumlah fi'liyah ni. Amanu, telah beriman oleh mereka. Fi'il madhi. Dah buat latihan tadi. Amanu, telah beriman oleh mereka. Wa, dan ma, tidak. Kenapa ma tidak? Bukan ma apa yang? Bukan. Kalau ma apa yang isim mausul. Ma tidak ni huruf awal ayat. Sebab dia awal ayat. Satu. Kalau ada huruf jar, bagus. Tapi kadang-kadang kalau tak ada huruf jar, dia ada illah nampaknya.
ada illah. Kalau ada illah juga. Illah ni banyak nanti kita jumpa. Illah ni mempunyai pengaruh yang besar dan merubah. Banyak kalimat akan berubah jadi tidak. Malah in jika berubah jadi tidak bila ada illah. Nanti malam saya beritahu in jika kan. Tapi ada ketika dia akan berubah jadi tidak. In huwa illa wahyun yuha. Tidak dia melainkan wahyu. In huwa illa wahyun. Illa. Ada illa, in jadi tidak. Wama tidak. Yakhda'una mereka tipu. Yakhda'una mereka tipu. Ya, tidak. Awal ayat. Bagus. Yakhda'una mereka tipu. Illa melainkan anfusa. Nampak? Anfusa bari akhir bari fathah. Ini isim ni. Semalam saya terjemahkan. Arti yang saya berikan tambah akan. Akan diri-diri. Bukan semua tempat boleh tambahkan. Bila berakhir bari fathah. Anfusa, akan diri-diri. Dan terjemahan kata berganda, diri-diri. Semalam kita belajar. Bila terjemahan yang kata berganda, hati-hati. Penglihatan-penglihatan. Terjemahan yang gunakan dalam bentuk kata berganda, itu isim. Hanya berlaku pada isim. Tapi kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Siapa tahu? Anfusa. Kenapa dia tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Tolong bagi jawapan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mudhaf. Nasyalina, masya-Allah. Tahniah Cikgu Syah. Mudhaf, ya. Anfusa mudhaf, masya-Allah Syazlin. Apa? Syarina, Syazlin lah. Syarina. Kak Midah, Masya Allah, betul. Mudhaf, Masya Zrin, mudhaf, Masya Allah. Tahniah semua. Bagus. 5 bintang untuk orang yang menjawab. Peserta yang menjawab. Tahniah. Anfusa mudhaf. Berarti isim. Bila ada mudhaf, mesti ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaih dia? Abu Muiz, seorang lelaki yang jawab. Tahniah Abu Muiz. Kak Nani. Sebab dia mudhaf, Masya Allah, Kak Nani. Zamani, ya mudhaf. Wardah, mudhaf. Faridah. Dia mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Home. Mudhaf isim, mudhaf ilaih pun isim. Banyak tanda. Dari sudut terjemahan, kata berganda. Ada tambahan akan. Dan mudhaf lagi kita, Masya Allah. Itulah. Kalau tak kenal isim, tak tahu makna je, tak cukup. Tak cukup. Jamak taksir, Masya Allah, betul. Dan terjemahan dalam kata berganda itu biasa kita guna pakai khas untuk jamak taksir. Terjemahan dalam kata berganda khas kita guna pakai untuk jamak taksir. Nanti insyaAllah, kepada yang baru belajar, jangan susah hati. Kita akan belajar tentang jamak. Ada jamak salim, ada jamak taksir. Cuma ada beberapa kalimah saja yang dikecualikan dalam bentuk kata berganda. Terpaksa kita letak orang-orang yang di pangkal dia. InsyaAllah nanti kita jumpa nanti. Masuk ayat yang ke selang 2 ayat. Besok atau lusa jumpa nanti. Ada jamak taksir tapi kita tak terjemah dalam bentuk kata berganda. InsyaAllah. Fauziah Suri, mudhaf. Bagus, terima kasih. Wa ma yash'urun. Dan tidak. Kenapa ma tidak? Sebab letak dia awal jumlah. Ini selesai sesi terjemahan. Sesi latihan sikit. Yukhadi'una, mereka menipu. Yukhadi'una, mereka menipu. Dah tahu makna dia. Sekarang saya nak jawapan. Apa makna mukhadi'una atau mukhadi'ina? Saya nak jawapan sekarang. Sila bagi makna. Apa makna mukhadi'una atau mukhadi'ina? Tolong bagi jawapan. 1. Saya kira sampai 10. Tadi sampai 12 dah dapat jawapan dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Orang-orang yang menipu. Masya Allah. Sarina. Betul. Masya Allah, betul. Hazrin. Ya, orang-orang yang menipu. Zaila, mereka menipu. Oh, bukan. Yukhadi'una, mereka menipu. Mukhadi'u, orang-orang yang Kak Zu. Tembak, tak ada Zu baru masuk. Jamak taksir. Jamak muzakkar salim. Orang-orang yang menipu. Orang-orang yang menipu. Masya Allah. Mereka menipu, bukan. Mereka menipu fi'il mudhari'.
Jamak muzakkar salim. Ya, mereka menipu bukan Rosyati. Orang-orang yang, kena orang-orang yang. Kalau mereka huruf ya. Saya sengaja latihan ni. Diam. Ada salah tu bukan satu yang mengaibkan ya. Satu bukan satu yang memalukan. Salah itu bagus. Salah itu yang menjadikan, mengesankan pada ingatan kita. Dia akan menjadi asbabun nuzul. Kenapa penting asbabun nuzul dalam hidup kita? Kenapa Quran ada asbabun nuzul? Sebab dia akan diingat sampai hari ini. Dah lebih 1441 tahun cerita berlaku. Tapi hari ini sampai hari ini ingat. Jadi kita perlu adakan satu kesan mendalam. Kita belajar dalam ulumul Quran juga ada asbab. Kenapa perlu ada asbabun nuzul? Sebab dia memberi pengaruh dalam sejarah hidup kita. Sesuatu yang menjadi mengesankan. Contohnya macam saya dulu pernah kena sebat dengan ayah mandi sungai. Ceritalah. Saya ingat saya kena sebat dengan pokok senuduk. Sampai hari ini ingat. Itu kesan asbabun nuzul. Dia penting. Bila kita ingat, kenapa tak mereka menipu? Mereka ada ya, nampak? Ya, itu fi'il mudhari'. Kalau orang-orang yang menipu, dia isim. Bila orang-orang isim, orang-orang yang khas untuk isim. Kalau yang isim, beberapa isim, kata berganda isim, akan isim, oleh isim, tambahan-tambahan hanya berlaku pada isim, hanya di awal lafaz tu. Sebagaimana yang saya gariskan, ada 10, ada 13 semuanya dalam nota yang saya berikan. Saya dah bagi nota. Kepada yang tak ada nota, boleh rujuk. Ini nota baru. Nota ni saya belum syarahkan ni. Nota satu lagi. Mana nota? Ni saya dah ada nota dah. Yang sekalian segala orang-orang yang oleh akan adalah ada, iaitu sebagai, selaku, secara atau berkeadaan, beberapa atau kata berganda. Semua tambahan-tambahan ini berlaku pada isim. Hanya pada isim, orang-orang yang. Okay. Jadi mukhadi'una, kita ada mim dekat pangkal, nampak? Pedoman kita ada mim di pangkal, ada waw nun di hujung. Kadang-kadang ya nun di hujung. Okey. Mim di pangkal, ya nun atau waw nun di hujung. Sebut orang-orang yang. Mu'minuna, orang-orang yang beriman. Mukhadi'una, orang-orang yang menipu. Apa lagi? Muqimuna, orang-orang yang mendirikan. Munfiquna, orang-orang yang membelanjakan. Muqinuna, orang-orang yang yakin. Muflihuna, orang-orang yang berjaya. Dan latihan ini yang saya akan latihkan anda. Zalia, betul. Orang-orang yang menipu. Orang-orang yang semua penting. Semua ni tak tahu. Tak apa. Jangan risau. Ajar, jangan risau. Orang-orang yang menipu. Bagus. Jamak muzakkar salim. Tak kenal jamak muzakkar salim, tak apa. Boleh sebut orang-orang yang tu. Tak apa. Mau ustaz saya kena masuk kerja dulu. Silakan Abu Muiz. Nanti saya akan tengok rakaman. Ya, baik. Terima kasih. Kena sihat dengan tadi. Saya kena sebut tali pinggang askar. Okey, baik. Alhamdulillah, baik. Betul sebab nuzul. Baik. Orang-orang yang isim. Kalau mereka tu fa'il. Bagi fi'il mudhari', mereka menipu. Fi'il mudhari', mukhadi'una. Contoh latihan fi'il mudhari', yukhadi'u, ia menipu. Alhamdulillah sama. Yukhadi'una, mereka menipu. Tukhadi'u, engkau menipu. Tukhadi'una, kamu menipu. Ukhadi'u, aku menipu. Nukhadi'u, kami menipu. Sekarang ni fi'il madhi. Tolong beri makna fi'il madhi. Khada'a. Tolong beri makna. Tahu makna dia? Nak jawab ke saya nak beri jawapan ni? Masa dah suntuk ni.
Banyak lupa, tak apa. Ya, inilah masa bila kita banyak kali dengar, banyak kali sebut, banyak kali pandang, dan insya-Allah ingat nanti. Khada'a makna dia mesti fi'il madhi, sebut apa dulu? Kena telah menipu oleh ia Ummu Muhammad, masya-Allah. Tahniah. Sarina, betul. Telah menipu oleh ia, ya. Khada'a telah menipu oleh ia. Khada'u telah menipu oleh Hazrin, betul. Tipulah oleh engkau fi'il amar. Kalau fi'il amar ni Hazrin ni. Bukan fi'il amar. Khada'a fi'il madhi, khada'u telah menipu oleh mereka. Khada'ta, khada'tum, khada'tu, khada'na fi'il madhi. Fi'il amar khadi'. Ini fi'il mudhari'. Ini saya buat latihan sikit, insya-Allah besok saya akan tambah lagi. Fi'il amar dia khadi'. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il amar dia kita kena sukunkan. Fi'il amar dia daripada engkau, kita ambil dari engkau ni. Kau menipu, okey. Copy paste. Fi'il amar. Kita buang huruf mudhari'. Senang je, buang huruf mudhari'. Kita sukunkan ujung dia. Sukunkan baris akhir. Jadilah fi'il amar. Khadi'. Siapa tahu makna dia? Siapa boleh ertikan dia? Khadi'. Khadi'. Khadi' fi'il amar. Khadi' telah menipu. Itu khadi'u, engkau menipu, fi'il mudhari'. Saya tukar fi'il amar. Khadi'. Macam mana makna dia? Menipu. Menipulah oleh ia tak boleh. Syarina, fi'il amar hanya berlaku pada ganti nama kedua. Engkau ataupun kamu. Kita takkan suruh orang yang tak ada, dia. Orang tak ada depan kita, dia untuk third person, hanya second person. Tipulah, menipulah oleh engkau. Tipulah oleh engkau, betul. Zarina, betul. Habsah, tahniah. Tahniah, insya-Allah. Tipulah oleh engkau. Tipulah oleh engkau. Ya. Menipulah, boleh tipulah, boleh. Alhamdulillah. Lah saya nak penting. Imbuhan lah tu penting, kena ada. Oleh engkau. Sorry, Ustaz. Tak apa. Silap. Dah bahasa. Maaf, kena undur diri Ustaz. Terima kasih. Okey. Kita pun dah sampai penghujung ni. Memang dah sampai penghujung. Okey. Alhamdulillah. Sanusi, khabar? Alhamdulillah, tahniah. Itu fi'il amar. Kita kembali kepada bahasan kita. Fi'il madhi dia khada'a. Fi'il amar saya lupa nak bentuk tadi. Okey. Khadi'. Kalau tambah waw khadi'u, menipulah oleh kamu. Tambah waw jadi kamu. Khadi'u. Kalau fi'il madhi dal baris atas. Khada'u, dal baris atas. Kalau dal baris kasrah, khadi'u, jadi fi'il amar. Menipulah oleh kamu, okey? Khadi'u. Baik. Sekarang ini saya nak tanya, okey, yang ni. Yukhadi'una, yakhda'una, mereka tipu. Khadi'una, siapa boleh beri makna? Ini terakhir soalan saya. Khadi'una, siapa boleh beri makna? Yakhda'una, mereka tipu. Khadi'una. 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 Siapa tahu makna dia? Siapa tahu makna dia? Khadi'una. Menipulah oleh engkau, Farida. Tipulah.
Bukan. 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 Oh, Ustaz setiap hari live ke? Ya, betul. Puan Ros, setiap hari pukul 7.30 pagi. Mereka semua menipu. Tak boleh. Orang-orang yang menipu, Masya Allah. Kak Mida, Haji Hamidah. Hamidah Zakaria, betul. Puan Salma masuk, okey. Nampak kho. Orang-orang yang menipu atau orang-orang yang tipu. Beza tu. Tadi orang-orang yang juga. Mukhadi'una. Ada mim. Ini ada huruf kedua, huruf alif. Menipulah oleh mereka. Tidak. Fil amar ditakkan bilang. Ini isim. Khadi'una. Isim jamak muzakkar salim. Khadi'una. Isim jamak. Orang-orang yang menipu. Orang-orang yang menipu. Ya. Orang-orang yang menipu. Huruf kedua, huruf alif. Orang-orang yang menipu. Nampak kho, alif, kho. Kafiruna. Daluna. Sami'una. Orang-orang yang jamak muzakkar salim, ya. Orang-orang yang bila ada tanda. Semalam saya dah terangkan macam mana tanda dia. Nampak ni? Apa tanda dia? Jamak. Huruf kedua huruf alif. Berakhir dengan waw nun atau ya nun. Sebut orang-orang yang. Selain mim di pangkal, berakhir ya waw nun atau ya nun, orang-orang yang tadi mukhadi'un, tapi tanda yang kedua, huruf alif. Khadi'una. Nampak? Kenapa sama Ustaz? Tadi mukhadi'un orang-orang yang. Ini beza dia. Fi'il ni fi'il 3 huruf. Dia asal daripada fi'il 3 huruf. Ya, isim fa'il. Betul. Isim fa'il. Kata nama pembuat. InsyaAllah. Kita akan belajar nanti. Isim maf'ul lain. Ini isim fa'il. Orang-orang yang. Kalau isim maf'ul kita tambah yang di. Okey. Apapun itu kita akan belajar mungkin tahun depan. Kita akan selesaikan. Biasa kalau buat program daurah, dalam 1 minggu selesai semua. Ini semua kita akan belajar ni. Dalam 1 minggu tu selesai. Tapi saya perlukan 40 ke 50 jam untuk selesaikan. Kali ni kita baru berapa jam? Baru 5 hari. Terlalu sedikit. Sabar dulu. InsyaAllah. Kita akan lalui masa-masanya nanti. Untungnya kita buat setiap hari. Setiap hari jam 7.30 kita ada menunggu dah. Dan saya cuba untuk bersiap sebelum jam 7.30. Saya akan share dulu 7.28, biasa 7.27 atau 28 saya dah start, dah on. Saya dah boleh share semua pada kawan-kawan. Beritahu kawan-kawan semua. Saya dah share. Jam 7.30 saya dah mula gerak. InsyaAllah. So saya harap kita akan lanjutkan lagi. Baik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa, dan tidak mereka tipu melainkan anfusa akan diri mereka, wa ma yash'urun, dan tidak mereka sedar. Wa ma yash'urun, dan tidak mereka sedar. Fi'il mudhari'. Yash'uruna, tidak mereka sedar. Khada'a ni asalnya tadi kha, alif dan ain. Ni kha dan ain saja. 3 huruf. Itu beza dia. Maimun Abdullah, Cikgu Maimun, khabar cikgu. Ya. Khada'a, telah tipu oleh ia. Khada'a, telah tipu oleh ia. Tadi kha panjang 2 harakat. Bahasa Arab bunyi dia beza je. Dah berubahlah. Baik, alhamdulillah. Cikgu Maimun masih duduk di Selangor, cikgu? Atau dah balik ke Kemaman, dah balik ke Dungun? Alhamdulillah. Khada'a. Itu ada 4. Kha, alif dan ain. Ini kha dan ain saja. Kata dasar tipu. Maka saya bezakan. Khada'a telah menipu oleh ia. Ni khada'a telah tipu saja. Kita buang. Walaupun makna dia lebih kurang bahasa Melayu. Tapi saja nak dapatkan perbezaan. Biar ada tertanya-tanya. Kenapa beza? Telah tipu oleh ia. Dia beza,
Khada'u telah tipu oleh mereka. Khada'ta telah tipu oleh engkau. Khada'tum telah tipu oleh kamu. Khada'tu telah tipu oleh aku. Khada'na telah tipu oleh kami. Fi'il mudhari' dia yakhda'u. Tu fi'il madhi dia mudhari'. Amar dia ikhda'. Amar dia macam mana? Nak belajar amar dia. Tadi ustaz dah sebut amar Belajar daripada engkau kita copy paste. Daripada engkau tipu, kita nak tukar kepada tipulah oleh engkau. Cara dia, sebelum kita belajar secara sempurna, saya nak lagi pendedahan sikit. Ustaz ni tergesa-gesa semua nak terangkan. Mula-mula kita buang huruf mudhara'. Huruf mudhari', huruf ta kena buang. Ta. Lepas tu, dhammah sukunkan. Boleh baca tak? Boleh baca? Tak boleh baca? Mana boleh baca kan? Mula huruf dengan kha baris sukun. Bila tak boleh baca, kena letak huruf alif di pangkal yang kita panggil hamzah wasal. Letak huruf alif. Baru boleh baca. Macam mana nak baca? Tengok huruf ketiga tu. Baris apa? Baris fathah ke baris kasrah atau baris dhammah? Kalau huruf ketiga baris fathah, alif tu kena baris kasrah. Ikhda'. Ikhda'. Makna dia, tipulah oleh engkau. Ikhda', tipulah oleh engkau. Kalau dalam baris kasrah pun kena baris bawah juga. Kecuali kalau huruf ketiga baris dhammah, baru hamzah wasal tu baris dhammah. Ukhdu' contohnya. PKP ni di Dungon saat ni. Selangor lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Doakan saya Cikgu Maimun. Semoga Allah beri kesihatan. Alhamdulillah. Baik, saya sambung bahasan saya. Dan ayat akhir, wa ma yash'urun, dan tidak mereka sedar. Kalau sya'iruna, apa makna dia? Sya'iruna, tolong beri makna sekarang. Sya'iruna. Soalan penghabisan sebelum kita berpisah, 9 suku nanti. Ada 9:11 sekarang. Ada 4 minit lagi. Sya'iruna. Tolong beri makna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Orang-orang yang sedar. Masya Allah. Orang-orang yang sedar. Jamak muzakkar salim. Ya, Syarina. Orang-orang yang sedar. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Orang-orang yang sedar. Zarina Hamzah. Tahniah semua. Tahniah pada yang menjawab. Zalia, tahniah. Mereka sedar fi'il mudhari'. Orang-orang yang sedar. Ya, jamak muzakkar salim. Orang-orang yang sedar. Ya. Wazalia. Bukan mereka sedar. Yash'uruna mereka sedar. Sya'iruna. Yang saya maksudkan sya'iruna. Isim jamak muzakkar salim. Orang-orang yang sedar. Kamar Sali, tahniah. Salina Idrus, Masya Allah. Orang Indapura ni rajin betul lah. Semangat ni. Orang-orang yang sedar. Sya'iruna. Zalia, Masya Allah. Tahniah. Baik. Alhamdulillah. Ini yang kita kongsikan untuk hari ini. Alhamdulillah. Salmah Mahmud, orang-orang yang sedar. Masya Allah. Orang-orang yang sedar. Tahniah cikgu. Rozi Aman. Antara orang yang rajin ni. Rozi Aman malam bagi nota. Bagi jawapan. Betul. Mufatih, orang-orang yang sedar. InsyaAllah. Untuk hari ini, saya kira selesai sudah pertemuan kita. Ada baki 3 minit lagi untuk sampai 9 suku saya nak berikan makna untuk hari esok punya terjemahan. Esok punya terjemahan. Ini latihan nash'uru sya'ara, fi'il madhi sya'ara. Saya cek bukan sya'ara, sya'aru, sya'arta, sya'artum, sya'artu, sya'arna. Ini fi'il madhi. Kalau fi'il amar dia macam mana? Siapa boleh buat fi'il amar dia? Siapa boleh buat sekarang? Tulis romanize. Siapa boleh buat? Fi'il amar. Tash'uru, engkau sedar. Tukar fi'il amar kepada sedarlah oleh engkau. Macam mana? Macam mana bunyi dia? Bunyi Arab dia macam mana? Ija di Rahman. Khadijah. Hadijah. Tahniah.
di Singapura atau di Melaka? Khadijah. Ramazan. Ushur, Masya Allah. Ushur. Jangan baris bawah, baris kasrah. Ushur. Cara dia, tengok sekali copy paste. Mesti ambil daripada engkau sedar. Jangan ambil dia sedar. Fi'il amar daripada engkau sedar. Nanti kita kalau perempuan, nanti daripada engkau perempuan juga. Jangan biasakan ambil daripada dia, daripada aku, tak mau. Saya nak ambil daripada engkau sedar, tukar kepada sedarlah oleh engkau. Macam mana? Langkah pertama, kita kena buang huruf mudhari' dulu. Huruf mudhari' kena buang. Dan baris dhammah di hujung tu kena sukunkan. Ingat, alif tu tak ada hamzah atas dia, okey? Sukunkan. Boleh bunyi? Tak boleh bunyi. Tak boleh nak baca. Sebab mula huruf dengan shin baris sukun. Rijah di Singapura lagi. Sampaikan salam pada suami. Okey. Maka alif kena baris apa? Letak alif. Alif tak ada hamzah dan tak ada harakat. Yang kita panggil hamzah wasal. Bila tak ada hamzah, kita kena letak sendiri harakat tu. Sama ada baris bawah atau baris depan. Kalau huruf tengah-tengah, huruf ketiga tu baris dhammah, dia kena baris dhammah. Tapi kalau selain baris dhammah, baris bawah atau baris kasrah atau baris fathah, maka hamzah wasal tu kena baris kasrah. Sekarang huruf ni ushur, kena baris dhammah sebab huruf ketiga baris dhammah. Ushur, sedarlah oleh engkau. Sedarlah oleh engkau, jangan lupa pada terjemahan sebab engkau merujuk pada fa'il, pembuat. Sedarlah oleh engkau. Ushur, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya kira pertemuan kita sampai setakat ini dulu. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih dengan sambutan yang menggalakkan, komitmen yang tinggi daripada semua. Bila saya perlukan jawapan, ada jawapannya sesuai dengan yang nampak dalam view saya. 48, 50 sentiasa stabil. Berarti memang semua ramai yang duduk di depan handphone atau depan TV kan, yang tengok secara live. Alhamdulillah. Bagi yang tak berpeluang, boleh ulang kaji pada terjemahan, pada rakaman-rakaman yang lepas. Sejak hari pertama, saya dah mulakan surah Fatihah. Hari kedua dan hari ini hari yang kelima. Sudah sampai ayat yang ke-9. Dan untuk latihan hari esok, kita akan sambung ayat yang ke-10. 10 dan 11. Saya tengok ayat 10 panjang tu tidak? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Tengok sebentar sikit. Okey, perhatikan ayat esok. Saya beri makna sambil lalu. Nanti saya akan latihan sini dalam page saya akan minta anda semua isi makna. Saya beri makna. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Maradun, ada penyakit. Fa, maka zada, telah menambah oleh ia, hum, akan mereka, Allahu, oleh Allah, maradun, akan penyakit. Dua kali akan hum, akan mereka, maradun, akan penyakit. Walahum, dan bagi mereka, azabun, ada, tambahan ada penting, nampak ayat, mula ayat dengan huruf jar. Ada seksa, alimun, yang pedih, bi, dengan ma, apa yang, kanu, telah, adalah mereka, yakzibuna, mereka berdusta. Yakzibuna, mereka berdusta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun.
di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka telah menambah akan mereka oleh Allah. Pada terjemah perkata, saya terjemah zada, telah menambah oleh ia. Hum akan mereka, Allahu tu fa'il maka bila terjemah penuh, fazadahumullahu marada, maka telah menambah akan mereka oleh Allah akan penyakit. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, dan bagi mereka ada seksa yang amat pedih dengan sebab apa yang telah adalah mereka berdusta. Itu ayat ke-10. Kalau mampu ayat 11, kita sambung ayat 11. Saya ayat 11 panjang, mungkin sempat, mungkin tak sempat. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan pada bumi. Qalu, telah berkata oleh mereka, innama, sesungguhnya tidak lain, kami muslihuna, adalah orang-orang yang membuat pembaikan. Muslihuna adalah orang-orang yang membuat pembaikan. Sampai 11. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan pada bumi. Qalu innama nahnu muslihun, telah berkata oleh mereka, sesungguhnya tidak lain, kami adalah orang-orang yang membuat pembaikan. Ayat 10 dan 11. InsyaAllah kita jumpa esok, dan saya akan adakan sedikit kuis atau latihan kerja rumah nanti pada page saya nanti. Mungkin dalam dua bentuk, dari sudut makna dan sudut membezakan isim atau fi'il. Tolong berikan. Saya nak tengok sejauh mana anda punya komitmen. Ada 49 orang sekarang paling akhir yang melihat saya, yang menonton ini sekarang. Kalau anda berminat untuk ikuti latihan, saya boleh layan anda sendiri untuk kita jawab soalan saya pada page saya nanti. InsyaAllah saya akan sertakan ini. Dan terima kasih atas sokongan dan dukungan. Maaf kalau ada kekurangan, dan memang ada kekurangan, kesilapan, keterlanjuran yang saya lakukan daripada ucapan saya yang mungkin tak disenangi, sebab saya sebenarnya asal Melaka, duduk di Kuantan, dah lebih 25 tahun, tinggal 26 tahun di Kuantan. Jadi mungkin saya ada bahasa saya tak berapa sesuai dengan anda, tak sesuai dengan budaya setempat. Saya minta maaf. Mungkin ada di Bahu Utara saya tak tahu macam mana, belah Pantai Timur mungkin saya dah mula serasi sikit. Mungkin orang Melaka kasar kot, saya minta maaf lah. Tapi saya cuba pelihara, saya cuba jaga. Jangan ada yang berkecil hati, jangan rasa mundur, nanti tinggalkan kelas, dan jadikan kesediaan kekurangan saya. Anda tinggalkan kelas ini, anda tinggalkan peluang yang emas ini. Sekali lagi, terima kasih untuk semua. Semoga Allah jadikan usaha kita ini, 1.5 jam yang berlalu ini, masa yang berharga untuk kita, masa yang penuh berkah untuk kita. Kita sama-sama sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.